wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, telah mengizinkan kita pada hari ini bersama-sama lagi pada hari yang ke-8. Hari ke-8 pada bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT kerana dengan keizinannya, dengan rahmat dan inayahnya, kita alhamdulillah diberi kesihatan yang baik pada hari ini. Seterusnya marilah kita sama-sama selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita dapat mengecapi nikmat iman dan nikmat Islam pada hari ini. Okey, tuan-puan, terima kasih kerana telah bersama-sama dengan program Jom Baca Bersama sepanjang Ramadan. Dah hari ini hari yang ke-8 dah. Alhamdulillah, banyak perkara yang kita telah bincangkan. Moga-moga ia bermanfaat untuk diri saya dan juga bermanfaat untuk juga pada tuan-tuan yang saya kasih sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama untuk membaca satu tajuk, iaitu udang di sebalik sedekah. Jom kita sama-sama baca. Sedekah itu sangat digalakkan dalam Islam dan pahalanya sangatlah besar. Tetapi adakah udang di sebalik sedekah? Ini persoalannya. Adakah kita benar-benar ikhlas atau hanya mengikut trend? Contohnya pemberian duit raya, kalau tidak bagi takut pandangan orang sekeliling, ataupun mungkin ada yang inginkan nama atau populariti di media bagi syarikat-syarikat besar. Para pembaca, saya akan kongsikan sebuah kisah pada zaman dahulu. Ada 3 orang pemuda yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Maka mereka berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu gua tersebut. Maka salah satu mereka berkata kepada yang lain, "Demi Allah, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali sifat ikhlas kita. Oleh itu, saya berharap agar masing-masing berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang kita kerjakan dengan penuh ikhlas." Seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahawa dulu aku mempunyai seorang pekerja yang bekerja dengan upah sebanyak 3 gantang padi. Tapi tiba-tiba dia pergi dan tidak mengambil upahnya. Kemudian aku ambil padi tersebut, lalu aku tanam dan daripada hasilnya aku belikan seekor lembu. Suatu hari dia datang kepadaku untuk menuntut upahnya. Aku katakan padanya, pergilah ke lembu-lembu itu dan bawalah balik. Dia berkata, upahku yang ada padamu hanyalah 3 gantang padi. Maka aku jawab, ambillah lembu-lembu itu kerana lembu-lembu itu adalah hasil daripada padi yang 3 gantang dahulu. Ya Allah, Engkau tahu bahawa apa yang aku lakukan ini hanya kerana mengharap redha-Mu. Maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba batu besar yang menutupi gua itu bergeser. Dan apabila orang kedua dan ketiga bercerita tentang kisah keikhlasan mereka, bergeserlah batu itu sekali lagi. Dan akhirnya Allah pun mengeluarkan mereka. Para pembaca, sedekah memang harus ikhlas. Selagi kita mengharap balasan hanya daripada Allah SWT sahaja, ya, itu adalah ikhlas. Tidak mengharap balasan dalam bentuk apapun dari orang lain. Jadi, kalau kita sedekah dan kita meminta dan mengharap macam-macam dari Allah, boleh ke? Kalau tak minta dari Allah, kita nak minta dengan siapa lagi? Meminta dan berharap kepada Allah, itu kata lainnya adalah berdoa. Berdoa itu wajib. Kalau orang tidak pernah berdoa, tak pernah meminta dan tak pernah berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud
dia tidak mengharapkan pertolongan Allah, Nabi dan juga Rasul. Seperti kisah dalam hadis di atas, betapa sedekah itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk memohon pertolongan Allah bagi membantu kita yang sedang dibelenggu masalah yang sangat berat yang tidak mampu kita selesaikan dengan tenaga dan fikiran kita. Janganlah kita takut untuk bersedekah kerana janji Allah itu pasti. Ingatlah para pembaca, tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Kita beri, kita terima. Kita rasa, kita berjasa. Sedekah memang harus ikhlas. Selagi kita mengharap balasan hanya daripada Allah saja, ya, itulah ikhlas. Tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun daripada orang yang lain. Alhamdulillah, tuan-puan, hari ini berkaitan dengan sedekah. Dan sedekah itu bukan mengharapkan sesuatu daripada orang yang kita memberi sumbangan, namun ia adalah untuk mencapai redha Allah, untuk mencapai takwa kita kepada Allah. Dan laksanakanlah sedekah sebanyak mungkin. InsyaAllah pada Ramadan ini lagi-lagilah kebajikannya. Allah akan redha apa yang kita beri. Allah akan lihat apa yang kita beri walaupun sedikit. Sampaikanlah kepada yang memerlukan. InsyaAllah ia sangat-sangat bermanfaat untuk kita di hari yang kemudian, insyaAllah. Untuk Ramadan ni banyak tempat yang mengalu-alukan sumbangan daripada tuan-puan. Jadi sumbangkanlah ia. Banyak pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, masjid dan surau, yang mana mereka ini menyalurkan sumbangan tersebut kepada yang memerlukan, insya-Allah. Ya, alhamdulillah hari ini tajuknya sangat-sangat menarik, udang di sebalik sedekah, iaitu kita mengharapkan keredaan daripada Allah SWT daripada apa yang kita usahakan, iaitu redha Allah, kasih sayang Allah, dan sesungguhnya kehidupan yang diredai oleh Allah SWT. Alhamdulillah. InsyaAllah hari esok, hari yang ke-9, tajuk yang kita akan bicarakan adalah berkaitan dengan mengejar kebanggaan. InsyaAllah sama-sama kita tunggu untuk perkongsian pada hari esok, insyaAllah. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. Ingat, hidup hanya sekali, biarlah ia bermanfaat untuk selama-lamanya. Salam Ramadan Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum